A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar semua anak-anak murid tahun 2 Al-Furqan, sihat ke? Alhamdulillah. Saya doakan semua dalam keadaan yang sihat dan terus semangat untuk menuntut ilmu. Okey, alhamdulillah hari ni bersama lagi dengan Ustazah Umi PDPR. Okey, untuk subjek bahasa Melayu pada waktu ini 8.45 sehingga 9.45. Panjang waktu kita 1 jam kan? Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, kita akan start dengan bacaan doa. Kita letakkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay, saya minta maaf sekali lagi sudah tak ada video. Okay, kerana rakam kamera lah. Okay, salah kamera. Okay, murid-murid, hari ini kita akan masuk unit 17. Unit 17 iaitu kebersihan alam, tanggungjawab bersama. Okay, insyaAllah kita buka buku teks. Okay, sedia bersama buku teks, buku aktiviti dan buku tulis seperti biasa. Okay, buku teks muka surat 29. Muka surat 29. Kita tengok depan Ustazah ada tunjuk juga. Dan juga buku teks kamu lah. Ni tak ada buku teks pula. Kita tengok muka surat 29 nampak tak? Muka surat 29. Okay, insyaAllah hari ni apa aktiviti kita adalah mendengar dan bertutur. Seperti biasalah bila kita masuk je unit baru, kita akan mulakan dengan mendengar dan bertutur. Makna kata mendengar dan bertutur ini penting. Kamu dengar dengan baik dan kamu bertutur dengan baik, itu adalah semua satu perjalanan lah dalam bahasa kita belajar bahasa Melayu ni. Mendengar, adakah saya nak tahu kamu dengar ke tak setiap perkataan dengan baik dan sebagainya. Cara kamu bertutur pun sama juga. Bercakap, fasih ke tak, intonasi betul ke tidak. Okey, baik. Okay, tajuk kita hari ini adalah menjaga alam. Okey, menjaga alam. Okay, boleh bersedia murid-murid? Sedia murid-murid doa Al-Furqan kelas Ustazah hari ni. Okey, kamu tengok Kamu tengok di sini Ustazah akan tunjuk lah. Okey, sekejap. Okey. Buku teks jilid 2 muka surat 29. Kita dah buka sama-sama tadi. Alhamdulillah selesai. Okey. Objektif pembelajaran pada hari ini adalah memberikan respon terhadap soalan bercapah. Mana kata ada soalan, kamu kena berikan respon terhadap soalan tersebut. Bila kamu dengar ada orang bagi soalan, apa-apa sahaja soalan, jadi adakah kamu perlu membiarkan sahaja soalan tersebut tanpa perlu menjawab ataupun kamu kena jawab? Jawablah. Bila orang tanya kita, jawab. Dan pastikan jawapan kita itu jawapan kita itu mengikut apa yang soalan orang berikan. Soalan itu janganlah bila orang tanya satu soalan kamu jawab lain. Itu salah namanya. Okey. Itu tidak menepati kehendak soalan. Okey. Baik. Buku teks jilid 2 surat 29 ya. Tengok tadi. Kebersihan alam, tanggungjawab bersama, mendengar dan bertutur. Kita tengok. Menjaga alam. So, kamu tengok depan ni. Ada gambar apa? Pantai, laut, sungai. Yang ini apa? Hutan. Okey? Baik. Okey, cantik kan Ustazah punya slide hari ni. Tengok. Menarik kan? Ada rabbit-rabbit ni bergerak-gerak. Ada anak panah bergerak-gerak. Okey? Jadi, Ustazah minta fokus lah. Okey, jom kita baca dialog dahulu. Dialog yang ada dalam buku teks muka surat 29. Okey, ayah, semasa di sekolah tadi, Cikgu Fazli menasihati kami agar menjaga alam sekitar. Okey, ayah dia balas apa? Ni Alice nama dia. Yang ini ayah kepada Alice. Okey, jadi ayahnya balas apa?
Betul kata Cikgu Fazli. Semua orang mesti menjaga alam sekitar. Tahukah Alice mengapa? Jadi ayah ditanya, mengapa perlu menjaga alam sekitar? Jadi Alice jawab, tahu ayah, kerana alam sekitar bersih, jika alam sekitar bersih, kita dapat hidup sejahtera. Sebab itulah kita kena jaga alam sekitar. Supaya apa? Supaya kita boleh hidup dengan selesa, sejahtera, aman damai, nak bernafas dengan baik. Okey. Jadi seterusnya ayah Alice tanya, apakah sumber alam yang perlu kita jaga, Alice? Sumber alam yang perlu kita jaga. Tengok gambar tadi. Ini adalah sumber alam yang perlu kita sama-sama jaga sebagai hamba Allah Ta'ala. Yang ini apa? Allah bagi anugerah nikmat kepada kita untuk kita merasai air, sungai, mari laut. Kalau contohlah kan, kalau laut kita kotor dan sebagainya, adakah kita nak mandi di situ? Tak nak, betul tak? Kita pun tak rasa nak mandi pun. Rasa geli, rasa macam, yelah kita nak mandi mestilah air yang bersih kan? Dan hutan pun sama je kita jaga. Jadi kenapa kita, apakah sumber alam yang perlu kita jaga? Macam tadi itulah. Okay, tengok jawapan sedia kat tepi ni. Isi dekat ni, ruangan ni. Alice yang kena balas, betul tak? Alice kena balas, memberikan respon apa yang ayah dia tanya tadi, iaitu Alice pun balas, sumber alam yang perlu kita jaga ialah kawasan pantai, laut, sungai dan hutan. Macam gambar tadi. Okey, seterusnya ayah dia tanya apa lagi? Bagaimanakah kita menjaga sumber itu? Macam mana nak jaga sumber itu? Nak jaga pantai ni macam mana? Nak jaga laut macam mana? Macam mana kita nak jaga hutan? Macam mana kita nak jaga sungai? Adakah kita perlu tengok sahaja ataupun kita membiarkan orang lain yang jaga? Habis semua orang fikir macam tu. Tak apalah ada orang lain yang tolong jaga. Tak apalah dia tu yang tolong jaga. Tak apalah ada pekerja yang tolong jaga. Boleh ke macam tu anak-anak? Tak boleh. Tapi ia tanggungjawab kita bersama. Sebagai hamba Allah Ta'ala, sebagai penduduk bumi. Jadi kita perlu jaga sama-sama lah. Jangan orang ini nak jaga, orang ni jaga kita. Kita buat apa? Sama-sama nak merasai keindahan alam, sama-sama lah kita jaga, betul? Okey, jadi macam mana nak jaga? Kita boleh, jawapan dia tepi ni, kita boleh menjaga sumber-sumber itu dengan tidak membuang sampah di merata-rata tempat. Janganlah buang sampah merata-rata tempat. Okey, faham? Baik. Sekarang seperti biasa buku aktiviti jilid 2 muka surat 31, latihan buku aktiviti jilid 2 muka surat 31. Okey, tengok ya, sudah sediakan depan ni dan buka juga buku kamu muka surat 31, tema 6, alam sekitar dan teknologi hijau. Kita masih dalam keadaan alam, masih dalam tajuk alam sekitar. Nampak pokok-pokok ni bergoyang-goyang, sudah letak, cantik kan? Nak menarik perhatian kamu lah ni. Okey. Jadi kebersihan alam tanggungjawab bersama. Aktiviti pertama, lengkapkan dialog dan simulasikan. Lengkapkan dialog. Okey, tajuknya apa ni? Kesan jerebu. Nampak tak anak panas Ustazah warna biru ni? Nampak kan? Ikut mata kamu ikut sini apa yang Ustazah baca ni. Kesan jerebu. Okey, jom kita baca dahulu. Pembakaran hutan akan menyebabkan pencemaran udara. Asap daripada pembakaran mengotorkan udara dan menyebabkan alam sekitar berjerebu. Kesihatan orang ramai akan terganggu apabila menyedut udara yang kotor. Jarak penglihatan juga berkurangan. Keadaan ini boleh membahayakan pengguna jalan raya. Faham tak? Siapa tak faham cerita ni boleh baca balik apa yang ditulis di sini. Baca betul-betul. Baca berulang kali. Okey, lengkapkan dialog ya. Ni antara ayah dan juga Dahlia. Okey, ni murid perempuan ni nama Dahlia. Yang dewasa ini ayah kepada Dahlia. Okey, ayah ni cakap apa ni? Jerebu menyebabkan udara di sekeliling kita menjadi kotor. Tahukah Dahlia apakah yang akan berlaku jika kita menyedut udara yang kotor? Dahlia balas apa? Ayah dia tanya apa jadi ni kalau kita sedut udara yang kotor anak-anak? Okey, jawapan sudah ada sedia kat tepi ni ya. Okey, kamu boleh isi. Tulis dekat Dahlia punya dialog ni. Ya, saya tahu ayah. Jika kita menyedut udara yang kotor, kesihatan kita akan terganggu kerana udara yang kotor mengandungi bahan kimia
yang dilepaskan oleh asap daripada pembakaran. Itu sebabnya. Okey, kalau kita sedut udara yang kotor, automatik kita punya kesihatan lah terjejas. Betul tak? Okey, seterusnya. Ayah ni cakap apa? Okey, tengok lagi. Okey, Ustazah ada kecikkan lah. Ni bawah ni. Ustazah kecikkan jadi macam ni. Okey. Ayah, jerebu juga mengganggu keselamatan orang ramai. Cuba beritahu ayah sebabnya. Sebab apa? Ayah dia tanya. Ayahnya tanya kepada Dahlia, kenapa jerebu ni mengganggu keselamatan orang? Sebab apa? Dahlia pun balas. Dahlia kata apa? Okey, jawapan saya sediakan bawah ni. Saya telah sediakan dah anak-anak. Jadi kamu wajiblah tulis pada ruangan yang disediakan. Okey. Jerebu mengganggu keselamatan orang ramai kerana jarak penglihatan akan berkurangan sekiranya jerebu itu tebal. Apabila keadaan ini berlaku, jarak penglihatan para pemandu di jalan raya akan terjejas dan ini mungkin menyebabkan berlakunya kemalangan. Okey, pastikan di setiap hujung ayat bubuh noktah. Okey. Boleh hari ni kita nak masuk juga buku teks jilid 2 muka surat 30 iaitu pantun. Boleh lagi tak ni? Boleh insyaAllah Kita masuk 2 tajuk lah hari ni. Pantun. Okey, pantun ni muka surat berapa? Okey, nanti ya. Pantun ada pada muka surat. Okey. Sekejap ya. Okey, muka surat berapa ni anak-anak buku teks kamu? Muka surat 30. Okey, buka muka surat 30 pula. Tadi muka surat 29 kan? Ini muka surat 30 pula. Okey, jadi hari ni kita nak belajar pantun, membaca. Jadi kita kena baca dahululah, baca pantun ini. Apa tajuk dia? Jadikan amalan. Apa yang nak jadikan amalan ni? Kenalah baca pantun ni. Tengok ada gambar air, ada gambar elektrik, ada gambar kereta. Naik ramai-ramai dalam kereta ni. Kalau kereta ni muat lah. Janganlah kalau kereta kecil kamu sumbat semua orang dalam tu. Sumbat 5-6 orang dalam kereta kecil. Tak boleh lah. Kalau kereta besar ikut ruangan kereta tu. Kemudian ada gambar apa? Orang jogging di kawasan yang dibenarkan jogging lah. Di taman-taman, rekreasi dan sebagainya. Okey, baik. Kita nak baca dulu pantun ni. Okey. Kembali kepada tadi. Okey. Okey, Ustazah cerita dulu objektif pembelajaran. Apa objektif yang kamu nak belajar? Apa daripada pantun ni? Apa yang dapat? Okey, kamu nak membaca dan mempersembahkan pantun dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Sebelum ni kita dah belajar apa tentang pantun. Cara baca pantun lain, berbeza dengan cara baca sajak. Baca pantun berbeza daripada baca cerita biasa. Cerita biasa tak sama dengan baca pantun. Semuanya ada intonasi yang ditetapkan. Okey, jom kita baca. Cantiklah Ustazah punya gerak-gerak cantik kan? Okey, terima kasih. Baik. Jadikan amalan. Muka surat 31 tadi. Betul ke surat 31? 30. Muka surat 30 ya. Buku teks. Ni Ustazah kecilkan jadi macam ni. Okey, jadi jadikan amalan. Pergi ke pekan membeli lada. Lada ditimbang beras sekati. Air digunakan berpada-pada. Jangan dibuang sesuka hati. Faham tak pantunnya apa? Dia kata pasal air lah. Air janganlah membazir. Waktu kita buka air nak ambil wuduk kan. Apa nak mandi? Berpada-pada. Slow je air tu. Jangan slow sangat sampai tak boleh nak mandi. Tak boleh ambil wuduk. Maksudnya sederhana. Jangan kuat sangat sampai melempar-lempar. Janganlah pelan sangat sampai menitik air tu. Titik satu-satu. Tak boleh lah. Okey. Baik. Terus pantun. Pasang pelita di tepi tangga. Nampak menarik cahaya terang. Marilah kita jimatkan tenaga. Bil elektrik dapat dikurang. Okey. Seterusnya. Mari mencari buah keranji. Buah berangan juga bidara. Berkongsi kereta amalan terpuji. Dapat hindari pencemaran udara. Kalau kita nak kereta sama-sama kan. Jimatlah sikit. Minyak satu jimat. Apa lagi? Asap yang keluar daripada
Daripada kereta tu, dia macam makan udara asap tu. Jadi bila kita kurangkan penggunaan kereta, kita naik beramai-ramai, dapatlah jimat. Tapi ni musim bukan COVID lah kan. Ni buku teks. Kalau musim COVID ni tak boleh lah naik ramai-ramai kan anak kan, betul tak? Okey, yang terakhir. Rangkap yang terakhir. Pokok pegagar daunnya banyak, tanam selasih di bawah para. Jimatkan tenaga, air dan minyak. Alam bersih, masyarakat sejahtera. Okey, selesai. Sekarang buka buku aktiviti jilid 2 muka surat 32. Buat latihan untuk pantun pula. Buku aktiviti jilid 2 muka surat 32. Okey, nampak tak? Muka 32 ni, dapat tak gambar depan ni? Ni pantunnya. Okey, kembali. So, nak tunjuk gambar dia besar sikit lah. Sekejap ya. Okey. Sebelum ini kita lah banyak kali dah belajar pasal pantun kan, tentang pantun, cara nak tulis pantun, cara nak susun pantun, macam mana nak kenal pantun. Okey, aktiviti 2, lengkapkan dan baca. Kita lengkapkan pantun ini, kemudian kita baca. Nak baca dulu lah, mesti kita baca dulu. Apa tajuknya di sini anak-anak? Hijaukanlah bumi kita. Okey, hijaukanlah bumi kita. Okey. Macam mana kita nak tulis pantun? Macam mana kita nak lengkapkan pantun ni? Kita dah belajar sebelum ni. Tengok pada akhir ni. Akhir perkataan ni. Nampak tak? Ingat lagi tak ni? Bila akhirnya man, rangkap baris pertama dengan ketiga sama. Man juga. M-A-N man. M-A-N man. Nyaman, laman. Macam tu. 1 dan 3 sama. 2 dan 4 sama. Hujung dia yang sama. Apa yang sama-samanya? Hujung barisan pertama sama dengan hujung baris ketiga. Macam tu juga yang kedua sama dengan yang keempat. Okey, jadi udara senja redup dan nyaman. Apa ada? Marilah kita hijaukan laman. Pokok ditanam keliling rumah. Kita cari mana ada perkataan mah. M-A-H mah. Mana kat sini? Yang ini dan ini. Pilih. Pilih apa? Tengoklah. Perhati betul. Mah. Ni ada M-A-H mah. M-A-H mah. Okey. Jadi jawapannya apa? Suria terbenam di hujung pamah. Okey. Sini jawapan dia. Boleh tak? Suria terbenam di hujung pamah. Isi dekat sini anak-anak. Isi dekat sini ya. Marilah kita hijaukan laman. Pokok ditanam keliling rumah. Seterusnya. Ikan pelata di dalam tajau. Hendak disisih di tepi laman. Okey, tengok. Baris nombor 1 dengan baris 3 kan? Betul tak? Jadi tengok satu ni ujungnya jauh. J-A-U jauh. Okey, mana dalam jawapannya ada J-A-U jauh? Mana? Betul. Hijau, jauh, hijau. Okey, hutan kita subur menghijau. Betul. Okey. Jadi isi kat mana? Allah kecilnya. Isi kat mana ni? Kat sini ya. Nampak ke? Isi kat sini ya. Betul dah. Okey ya? Boleh? Sekali lagi ya. Allah, mana dah? Isi dekat mana jawapan dia? Yang ni. Ini kat tempat sini. Okey, ikan pelata di dalam tajau hendak disisih di tepi laman. Hutan kita subur menghijau, udara bersih, segar dan nyaman. Okey. Seterusnya, tengok ya. Makan nanti di tepi kolam. Kosongnya di awal. Baris awal. Okey. Makan nanti di tepi kolam. Beg plastik usah digunakan. Kerana nanti kotor alam. Lam. Okey, jadi nombor 3 ni sama dengan 1 kan? Kan. Jadi hujungnya kan. Jadi kita cari perkataan mana kan. Kan. Makan. K-A-N kan. Buah betik enak dimakan. Isilah dekat sini. Okey.
buah betik enak dimakan. Buah betik enak dimakan, makan nanti di tepi kolam. Beg plastik usah digunakan kerana nanti kotor alam. Yang terakhir, satu je lah jawapan yang tinggal. Okay, bintang kejora di sebalik kamar. Cantik terlihat bersinar terang. Bersih udara tidak tercemar. Okey, jadi mar dengan mar, rang dengan rang. Jadi kat sini hujungnya rang juga. Okey, jadi mana? Ini R-A-N-G, rang, rang. Okey. Badan sihat, penyakit berkurang. Jawapan dia kat mana tadi? Sambung. Okey, mana? Ya, betul. Alhamdulillah. 20 minit 40 saat. 46 saat. 20 minit kelas kita hari ni. Kita dapat selesaikan dua tajuk. Tadi berikan respon dan juga pantun. Okey. Itu saja untuk hari ni. Ada sebarang kekeliruan tak faham boleh tanya Ustazah. Okey anak-anak. Nampak tak sekecil kan? Okey, nampak? InsyaAllah itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih semua. Siapkan kerja sekolah ini dan hantar dalam Google Form. Okay. Bye. Jumpa lagi.